So aku sebagai lelaki, wish, kenapa pandang aku ni? Mat bahasa Melayu, Matt Davis. Hello, what's up guys? Kembali lagi untuk Sembang Kencang Extra Time minggu ni. Macam biasa, setiap minggu aku akan bercerita pasal player, pasal coach, pasal kelab ke. Tapi minggu ni selalunya aku cerita pasal player-player EPL ke Eropah. Last week je, special sikit aku buat pasal Dion Cole. Tapi minggu ni aku rasa masih di fasa-fasa mood pesta bola, mood national team. Aku nak bercerita pasal, bukan dikata partner, aku rasa sebab sekarang ni Dion Cole dan Matt Davis sering bertukar-tukar, kipangun sering bertukar-tukar untuk menjadikan Captain National. So minggu ni kita cerita pasal Matthew Thomas Davis atau lebih dikenali sebagai Matt Davis. Aku tertarik sebab apa dia konsisten daripada season start dia main Pahang sampai sekarang. Tak apa, kita nak cerita pasal latar belakang dia sikit. Dia lahir pada 7 Februari 1995. Sekarang ni berusia 28 tahun. Dia lahir di Perth, Australia. Yang kita tahu ayah dia pada Australia dan ibu dia berasal daripada Sabah, Malaysia. Yang masa kecil-kecil pun ibu dia dah ajar dia menyanyikan lagu negaraku, dah ajar dia macam cakap Malaysia sikit. Sebab tu kalau kebanyakannya orang kena tahu yang dia sebenarnya agak fasih bila bercakap bahasa Melayu. Pada tahun 2010 ketika dia berusia 15 tahun, dia menyertai satu Australia Institute of Sport ataupun ICE. Benda ni di bawah macam FFA lah, di bawah Football Federation Australia. Dia ibarat macam mana aku boleh cakap, dia macam ibarat AMD, NFDP macam tu lah dekat Australia. Dia setiap tahun ada pengambilan 20 orang pelajar. Dekat situ lah diorang belajar, diorang study, diorang kelas, duduk asrama semua dekat situ. Sebab pada awalnya program ni dibuat adalah untuk melahirkan skuad Australia bawah 20 tahun. Selama 2 tahun dia dekat situ. Dan dekat situ juga dalam masa batch dia tu, dia menjadi captain dan dia juga mendapat pelajar terbaik untuk batch dia. So aku rasa Matt Davis punya leadership tu memang dah dididik dan dipupuk daripada kecil. Pada tahun 2012, 2013, dia dapat habis belajar, dia menyertai satu akademi iaitu Perth Glory Football Youth. Walaupun dia termasuk sebagai pemain akademi, dalam bulan 6 dia sign kontrak dan bulan 10 tu dia terus buat professional debut untuk senior team. Dia punya career dia tu tak seperti apa yang diimpikan. Selama 2 tahun dia dekat sana, dia hanya total game dia main hanya 16 game saja. So mungkin agak sedih lah ketika itu. Walaupun ketika itu baru 18, baru 19. Dan ada satu petikan artikel juga masa dia baru-baru datang Malaysia ni. Dia kata masa dekat Australia, dia ada satu sifat yang dia rasa dia tak boleh nak sabar. Maksudnya dia nak game time, dia nak peluang beraksi untuk senior team. Dan ketika umur 20 tahun tu, pada tahun April 2015, dia mendapat offer daripada Pahang. Dia tak fikir banyak, dia terus buat keputusan untuk sebab balik ke Malaysia lah. Dia sign dengan Pahang pada April 2015. Kita tahu walaupun ketika itu masa dia sign dengan Pahang, dia didaftarkan sebagai pemain tempatan lah, bukan pemain import sebabkan ada darah kacukan ibu dia dekat situ. Tak sampai 2 minggu dia terus buat debut pada 11 April 2015 ketika menentang Kelantan away game dan dia menang 2-0 lah. Season baru nak start 2016, dia terus diberikan kepercayaan untuk menjadi kapten skuad Pahang ketika itu. Dia menjadi kapten termuda Pahang dan juga kapten pertama yang mixed blood memimpin ataupun membimbing skuad Liga Super ketika itu. Katakan 5 tahun 5 season juga. Dan dia sangat konsisten sebab apa, mungkin masa zaman-zaman tu aku masih study, aku rasa aku masih dalam belajar lagi. Aku memang tengok bola. Dan masa zaman aku tengok tu aku cakap, wish, player muda yang tak pernah tahu pasal Liga Malaysia, tak pernah beraksi kat Liga Malaysia, diberikan kepercayaan. Dan dia diberi kepercayaan tu, dia deliver dengan baik aku rasa kan. Sehingga dia berjaya membantu Pahang pada tahun 2018. Dia membantu Pahang menjadi juara Piala FA ketika itu. Dan dalam sejarah, dia kapten termuda yang menjulang Piala FA bersama Pahang. Satu pencapaian yang hebat. Aku rasa sampai sekarang lagi tak ada lagi kapten muda yang mampu menjulang piala. Kalau tidak, rekod tu boleh diawalkan lagi pada tahun 2017. Tapi 2017 malangnya dia tewas final dengan Kedah. Ketika zaman dia tu memang prime Pahang lah. Ada Dixon, ada Matthias Conti lah, Alex, ada siapa lagi time tu, Gopi Naden, ada Sumareh juga time tu. Aku rasa sikit sebanyak menaikkan dia punya semangat lah dan dia punya career dekat situ. Almost 92 game beraksi bersama Pahang dan menjaringkan 3 gol. Dan berjaya juga membantu Pahang menjuarai Piala FA 2018 dan juga naik juara Piala FA 2017. Pada Februari 2020, JDT berjaya membawa dia
ke selatan tanah air. TMJ ada mengeluarkan kenyataan sebenarnya. Aku ada baca yang dia kata dia dah masa sebelum 2020 tu dalam 2-3 tahun juga orang memang scout ataupun orang memang nak beli Mark Davis, tapi TMJ kata ketika itu dia masih muda. Memang TMJ biarkan dulu dia develop dengan faham dan dia dah matang sikit barulah JDT beli. Aku rasa masa JDT beli ketika dia berusia 25 tahun, satu investment yang sangat besar. Sebab aku rasa for now ni dia antara the best right back yang pernah kita ada lah. Sejarah dia punya perjalanan dalam performance dia daripada starting dia datang Liga Malaysia 2015 sampai sekarang ni 2023, almost aku rasa 8 tahun. Tak pernah sekali aku rasa performance dia betul-betul drop. Dia kalau drop pun macam turun sikit ataupun dia sekarang dia maintain je. Dia dengan Kobe On macam aku cakap, right back dengan left back Malaysia ni nak cari backup tu jurang dia terlalu besar. So memang kita tiada pengganti lagi. Kalau kita tengok Mark Davis pun dekat JDT sekarang ni, mungkin ada Gunalan, ada Azrif Nasrul Haq, ada Syami Safari, still tak boleh beat Mark Davis punya tempat dekat kesebelasan utama di JDT tu. Dia hanya sempat bermain Australia bawah 19 ketika itu ada kejohanan apa tak silap aku, dia ada kejohanan tu dekat Spain. Dia sempat main 5 game lah. 2015 masa tu tak silap aku 2015 2016 Dato' Ong Kin Swee pegang dua antara senior dengan junior kalau tak salah aku. Dan dua-dua lah Mark Davis dapat membuat debut pada bawah Malaysia bawah 23 dan juga skuad sini lah. Dekat Malaysia dia dah berjaya membantu Malaysia menjadi naib juara bawah 23 masa tu, Sukan C dekat kita tuan rumah kot 2017, mana kita tewas dengan Thailand ketika itu. Dia pun menjadi best young player, itu anugerah bola sepak kebangsaan, menjadi pemain muda terbaik pada tahun 2015. Pada tahun 2016 dia menang dan juga menjadi defender of the year ataupun pertahanan terbaik untuk season tu pada tahun 2017 dan juga pada tahun 2021. Dia antara player-player yang tak pernah aku tengok mendapat kritikan buruk ataupun mendapat komen-komen yang negatif dekat Twitter ke dekat Facebook. Aku rasa dia punya level tu maintain on the top lah. Mark Davis satu-satunya player yang aku rasa dia pandai jawab soalan wartawan lah, dan dia sangat peramah dan lembut. Maksudnya dia ada karisma. Bila kau tanya dia soalan, dia jawab dengan ada karisma, dan kalau kau yang tanya dia akan pandang mata kau. So aku sebagai lelaki, wish kenapa pandang aku ni? Kau pun boleh cari lah. Maksudnya dia ada karisma yang aku rasa kalau perempuan tengok mungkin suka kot. Kipanggon memang sekarang ni aku rasa dah dekat masa lawan China, lawan Syria, memang dia menggunakan Mark Davis ataupun Dion Kul sebagai kapten. Dan aku still rasa sehingga ke Piala Asia Januari nanti, Mark Davis dan Dion Kul tetap akan menjadi kapten kita lah. Sekali mungkin ada satu isu lah masa tu, aku rasa kelayakan Piala Dunia kot. Ya, masa tu lepas Covid kan semua player kena berkumpul kat UAE kat UAE ke kat Dubai. Masa tu nak habiskan peringkat kumpulan, Mark Davis ada post satu posting yang masa tu kita kalah dengan Vietnam tak salah aku 2-1 ke 3-1. Dia ada posting macam we admit our mistake, we will bounce back. Atau TMJ ada komen kan, shut up your social media ke apa, go off your social media, go to work. Bukanlah kontroversi, aku rasa macam isu yang mungkin orang ingat pasal Mark Davis lah. Lain aku rasa semua tentang Mark Davis adalah benda-benda yang positif. So aku rasa sedikit sebanyak itu saja Sembang Kencang Extra Time. InsyaAllah minggu depan kembali balik kepada player-player EPL ataupun ada player Malaysia yang korang nak, boleh komen dekat bawah. Sebab player Malaysia ni kena research lebih dalam sikit, sebab dia tak banyak sumber sangat. So apa-apa pun, thanks for support. Jangan lupa teruskan menyokong bola sepak kita, tak kisah apa-apa sukan sekalipun. Yang penting nak mengetik, jangan sampai menghina. Okay guys, jumpa lagi. Thanks for support. Ciao guys, bye bye.